Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Kami sekarang berada di Valencia, Spain untuk tunggang uji model ini, Ducati Scrambler. Bukan model ni dah lama ke? Ya, sebenarnya anda nampak macam sama tapi sebenarnya tidak. Ini adalah second generation Ducati Scrambler yang belum lagi dilancarkan waktu kami rakam video ni. Dia akan dilancarkan besok pada 6 hari bulan April. Di kesempatan ini juga terima kasih kami ucapkan kepada Ducati Malaysia kerana sudi menjemput Mekanika Malaysia untuk sesi pandu uji, tunggang uji model baru ini. Memang ini peluang yang sangat kami nantikan sebab kami sendiri pun suka motor-motor yang naked, yang juga yang senang bawa macam ni. Okey, kita nak cerita tentang Ducati Scrambler 2023. Kalau ikut daripada sejarahnya, Ducati Scrambler ni memang dia dah lama, since 1962 kalau tak silap saya lah. Itu model pertama dia. Tapi dia tidak berterusan. Dia ada, tak ada. Cuma pada sekitar 2016 macam tu baru dia lancarkan yang Ducati Scrambler generasi baru. Maknanya Scrambler modern. Bentuk dia lebih kurang macam ni. Cuma yang ini dah masuk ke second generation. Persoalan dia, okey, kenapa Ducati buat motor yang basic, motor yang murah? Ya, motor ni paling murah dalam rangkaian Ducati. Kenapa? Sebab, okey, walaupun Ducati ni dia pengeluar jenama premium made in Italy, tapi mereka juga perlu terima hakikat bahawa jenama-jenama premium lain dekat luar sana macam BMW, Harley Davidson, India, semua dah buat motor-motor kecil sebab orang yang pakai motor ni, dia yang pakai motor, yang minat motor macam kita dah makin lama makin tua, makin otai, makin warga emas dan makin beli motor yang lebih-lebih canggih, lebih mahal. Tapi untuk generasi baru, mereka nak pakai motor yang senang bawa. Okey, apa Ducati yang senang bawa selain Scrambler? Dulu ada Monster, tapi Monster sekarang pun dah laju, dah sophisticated, dah canggih, dah susah untuk dikawal oleh penunggang-penunggang biasa. Maknanya newbies yang baru nak pakai motor. Dia pergi motor, nak pergi beli kicap je, nak pergi office, nak pergi kerja. Jadi lahirlah Ducati Scrambler pada 2016. Jadi 2016 sampai 2022 terdapat, saya tak ingat berapa banyak dia ada, night shift, ada full throttle, ada icon. Dia ada banyak varian daripada naked, cafe racer, ada banyak benda. Motor ni sebenarnya dari kilang sekalipun peluang ataupun potensi untuk customization dia memang sangat-sangat besar. That's why Ducati sendiri bagi banyak pilihan kepada pembeli-pembeli Ducati Scrambler. Walaupun secara fizikalnya kita nampak motor ni macam sama dengan first generation, tapi sebenarnya kalau anda berada di sini, anda boleh nampak banyak perubahan yang telah dibuat pada motosikal ini. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya keseluruhan komponen ni, kami dibagi tahu sebanyak 70% adalah baru. Okey, enjin ni memang L-Twin 803cc itu memang enjin yang dibawa daripada model sebelumnya, tapi telah diperbaiki. Elektronik dia sekarang dah pakai ride by wire, dah tak ada lagi kabel-kabel panjang tu. Kemudian dia punya clutch, dia punya gearbox, dia dah 6-speed assist, slipper dan assist clutch. Lepas tu dia punya chassis dengan swing arm ni memang totally baru. Okey, kalau anda pasang swing arm dia memang lain dengan swing arm yang lama, dan dia punya monoshock belakang tu, kalau dulu dia berada dekat luar, sekarang dia dah tolak sikit masuk ke dalam. Okey, saya tanya juga dekat engineer Ducati semalam, apa dia punya fungsi dia? Adakah dia membantu dari segi mechanical ke, dari segi handling ke? Sebenarnya tidak. Dia lebih kepada bentuk estetik. Alright. Bercakap pasal estetik, betul. Saya akui ramai orang membeli Scrambler ni sebab dia suka dengan reka bentuk dia. Okey, reka bentuk dia ni memang canggih, dan kalau dia canggih, jenama dia tidak bagus, orang tak beli. Tapi sebab dia Ducati Italiano, jadi memang orang suka brand-brand premium yang keluarkan produk-produk yang rendah, produk-produk yang murah. Okey, sebagai perbandingan, untuk model yang first dulu, Ducati Malaysia pernah jual serendah 49,000 untuk sebuah Ducati. Jadi ia memang sounds like mampu milik lah. Okey, sambung balik. Dia punya suspension. Okey, suspension dan brake tak ada perubahan. Dia bawa daripada model lama. Depan dia pakai Brembo M40 dengan disc 330mm. Shock dia Kayaba depan belakang, dan juga Brembo depan belakang. Jadi
untuk motor yang macam ni. Dia sebenarnya motor ni adalah motor yang boleh kita katakan sebagai macam motor basic lah. Motor untuk semalam kami ada bawa ride. Hari ni kami nak bawa lagi. Dan saya rasa memang untuk sesiapa saja. Kalau anda ada lesen B2, baru ambil B2 nak try bawa konon-konon nak pergi 400cc, 500cc, tak payah. Beli yang 800cc ni, anda rasa nak handle dia macam 200cc, 300cc saja. Ya, begitu bijaknya engineer Ducati ni, dia design chassis, engine 70 lebih horsepower ni, tapi kita tak rasa power wise dia. Alright. Dia ada dua riding mode, dia ada road dan juga sport. Tapi kedua-dua riding mode ni dia tidak cut power. Okey. Dalam istilah motor biasa, contohnya kita ambil Panigale ke Street Fighter ke Monster ke, bila kita ubah riding mode, dia akan cut power tu. Certain riding mode dia kurangkan horsepower, tapi tidak. Untuk 70 lebih horsepower siapa-siapa pun boleh bawa. Jadi apa yang Ducati buat ialah dia kawal throttle response. Ini jadi lebih mudah dan lebih tepat, lebih precise sebab dia dah pakai elektronik yang baru, drive by wire. Benda ni tak kat komputer je. Okey. Nak tahu betapa mudahnya juga, okey, kalau kat Europe, pembahagian lesennya adalah lain, A1, A2 dan A, okey. Jadi bila A2, motor ni keluar dalam versi A2 iaitu 800cc dan 35 kW, lebih kurang 48 horsepower saja. Enjin yang sama. Apa yang dia buat? Stroke semua tak ubah, jadi dia orang ubah dekat dia punya elektronik. Jadi orang yang lesen A2 atau mungkin dekat Malaysia kita panggil B2 boleh bawa motor ini dengan senang. That's why motor ini sangat-sangat laris dalam rangkaian motosikal Ducati moden. Daripada 2016 sampai 2022-23 awal, motor ni terjual sebanyak 100,000 unit. Sebenarnya banyak benda yang di carry over daripada model Ducati sebelum ni. Okey, model Scrambler sebelum ni kalau kita sekali tengok, memang saya akui ramai orang suka. Even saya sendiri suka. Cuma yelah, untuk kita yang dah biasa main motor, kita rasa tak cukup power. Tapi untuk orang yang baru nak main motor, baru nak upgrade ke sisi lebih besar, ini lebih daripada cukup. Okey, dari segi heritage, dari segi tradisinya, dia pakai rim yang sama. Jadi dia pakai rim 18 depan dan juga 17 belakang. Memang dia kedengarannya agak pelik, tetapi untuk motosikal macam ni, bayangkan kalau dia 17 depan, 17 belakang. Okey, cuba tengok Kawasaki Versys. Dia nampak pelik. Okey, sebab itu menurut engineer, dari segi estetik, dari segi handling, dari segi keselesaan, kombinasi rim ni adalah yang paling baik, 18 dan juga 17. Dia juga akan menjadikan bentuk motor ini sangat proportionate. Kalau tengok daripada depan, daripada tepi, daripada kiri, daripada kanan, daripada atas, daripada bawah, kita rasa semuanya kena, semuanya perfect untuk motor ini. Jika anda ada duit nak upgrade lagi, ya, Ducati juga jual pelbagai jenis aksesori, pelbagai jenis option. Katanya nanti dia akan keluarkan quick shifter, dia akan exhaust thermic noni untuk dia memang dah ada. Lepas tu dia ada signal kecil, dia ada side mirror, dia ada macam-macam aksesori yang ada untuk motor ni. Pendek kata, untuk customization, untuk orang yang suka modified, suka upgrade, ya, ini salah satu pilihan yang ada dalam pasaran. Walaupun dia mengekalkan ciri-ciri lama dia, tradisi dia, bentuk dia memang nampak macam sama, tapi sebenarnya dia ada banyak juga benda-benda ciri yang baru. Sebab, okey, logik dia macam ni, dunia semakin moden, teknologi semakin maju. Kalau kita duk kekal je pakai yang lama, memang susah untuk bersaing dengan pesaing-pesaing kita yang lain. Dalam pasaran, okey, ada banyak motosikal dengan konsep macam ni. Contohnya kita ada apa ni ya? Triumph Scrambler, ada BMW R90, tapi dari segi harga, Ducati yang paling mampu milik lah. Kalau tak silap saya lah. Okey, dari segi features tadi, untuk features yang modern, okey, dia dah pakai full TFT 4.3 inci full color. Kalau kita compare side by side dengan meter yang lama, untuk orang yang suka old school, orang yang memang suka bentuk yang memang nak nampak klasik, memang suka meter lama. Tapi untuk orang yang mix, dia suka modern klasik, mungkin dia suka meter ni. Honestly, saya suka meter yang ini sebab dia lebih color, lebih banyak
benda yang kita boleh nampak, lebih banyak maklumat, lebih banyak setting yang kita boleh tengok dekat sini. Okey. Lampu dia bulat macam yang lama. Tapi yang ini dia dah ada X dekat depan tu dan juga dia ada DRL bulat. Bentuk dia lebih moden dan juga canggih dan pencahayaan dia juga lebih terang. LED bukan saja dekat lampu depan, juga dekat signal, dekat lampu belakang. Oh ya, lampu belakang dia memang cantik. Ducati ni kalau buat lampu belakang memang win. Kalau tengok lampu Panigale, kalau tengok lampu Street Fighter kan, lampu Multistrada, tak banyak pembuat kereta yang cuba berusaha untuk buat yang cantik pada lampu belakang. Ducati ini mungkin ada 16 orang jurutera ataupun juru reka bentuk yang dia discuss untuk buat lampu belakang. Okey, itulah tadi tentang Ducati Scrambler 2023. Selama 2 hari kami bawa motor ini di Valencia, Italy dah, Valencia, Spain. Semalam dah, hari ni semalam kami bawa dalam bandar. Hari ni kami bawa dekat jalan bukit, dekat jalan kampung, naik turun bukit apa semua. Saya boleh katakan memang Ducati ni memang bijak mencari peluang ataupun loophole. Dia mungkin nampak dalam industri motosikal ni memang dah penuh, dah terlalu padat, dah terlalu banyak produk, tapi dia berjaya hasilkan sesuatu yang memang sebenarnya kosong, tak wujud. Jadi itulah dia Ducati Scrambler. Motor ni boleh dibawa oleh sesiapa saja. Saya rasa untuk orang yang beginner, lelaki, perempuan, makcik, janda dah. Awek, kalau nak stylo, yelah kalau kita ada pangkat. Wah, pangkat besar ni, duduk dekat office besar. Contohnya dekat KLCC pakai lanyard Petronas. Takkan kita nak bawa Demak kot. Jadi motor-motor macam ni mungkin selari dengan gaya kita. Itu dari segi lifestyle. Untuk bawa weekend, setakat nak pergi Lemah Toki, masuk Karak, naik genting, no problem. Power dia cukup. Mungkin tak cukup power untuk orang-orang yang dah mature. Orang yang mature main motor ni, dia pergi ke Street Fighter, Panigale apa semua. Tapi dia tidaklah kata tak cukup power, memang cukup. Okey, itulah tadi sedikit sebanyak tentang Ducati Scrambler 2023. Kepada anda yang berminat, waktu video ini dilancarkan mungkin motor ni dah sampai kat Malaysia, mungkin belum lagi. Jadi tunggu dekat Facebook Mekanika, Instagram ataupun website mekanika.com.my untuk update pelancaran di Malaysia. Okey, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih kepada anda yang dah subscribe channel Mekanika Malaysia, TikTok Malaysia, Facebook, Instagram semua. Kepada anda yang mungkin baru first time tengok channel ni, mohon bantuan anda untuk support kami dengan tekan butang subscribe, like dan juga lonceng. Terima kasih dan Assalamualaikum. Gracias. Os Braro.